Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita. Ini berkenaan dengan kisah Sahih Imam Muslim. Mana kita sampai ke akhir. Misal kita berkenaan dengan last kali bincang kita itu kita berkenaan kelebihan-kelebihan Al-Quran. Masih lagi tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran. Yang terakhir kita ambil adalah berkenaan dengan okey. Last kita ambil adalah berkenaan dengan bab pembacaan Nabi SAW terhadap Al-Quran dan juga pengajaran Nabi. Itu cara penerimaan, penyampaian. Cara penyampaian. Nabi sampaikan Quran kepada para sahabat dengan cara tentulah. Okay. Dan kita kata itu dia dua cara. Itu pertama dengan Nabi SAW sendiri baca dan juga sahabat dengar. Bacakan kepada mereka Quran. Ataupun kadang-kala cara dia adalah Nabi dah pernah mendengarkan mereka Quran, kemudian Nabi suruh mereka baca balik. Mereka baca balik Al-Quran kepada baginda SAW. So itu cara Quran tu dijaga sebenarnya dan ada ilmu Quran disampaikan. Itu cara betul lah. Macam zaman kita sekarang ni, alhamdulillah Allah tak jadikan kemudahan kita boleh untuk mendengar Al-Quran Karim ni bacaan yang elok, yang tartil, yang benar-benar mengikut tajwid, dapat didengar dengan rakaman suara. Zaman Nabi tak ada rakaman suara. Zaman kita ada rakaman suara, jadi kita boleh buat mendengar rakaman tersebut berkali-kali. Bahkan dengan cara tersebut sebenarnya seorang manusia tu boleh betulkan bacaan dia dan juga mengetahui kesilapan bacaan dia kalau serupa atau tidak dengan bacaan yang dibacakan oleh oleh pembaca Al-Quran Karim yang terkenal. Tapi macam baru ni lah ada kes tersebar, seorang ustazah kata barang siapa baca Quran tak belajar tajwid, maka dia telah berdosa haram dan sebagainya lah. Sedangkan belajar ilmu tajwid itu satu perkara, mengetahui ilmu tajwid itu perkara, tapi melaksanakan tu yang tajuk dia. Dan tajuk sebenar adalah berguru. Tajuk sebenar adalah berguru. Maksudnya seorang tu belajar Quran, dia patut berguru, bukannya tidak berguru dan juga memandai-bandai dalam sebutan. Kerana dulu saya ingat seorang hamba Ta'ala, saya pernah jumpa. Dia kalau dia baca Quran tu sangatlah sedap kan. Mana orang kepuji lah. Tapi dia punya dengung ke, dia punya bacaan tu tak ikut tajwid yang betul. Itu maksudnya kalau dia baca Quran tak ikut tajwid kerana tak nak belajar dan sebagainya. Itu kita kata betul lah. Kalau dia kata untuk katakan siapa tak boleh tajwid baca Quran berdosa, tak ada. Itu tak ada dalam agama. Tapi baca Quran dengan betul. Mana maksudnya kita baca macam mana dibaca oleh guru kita. Guru kita baca macam guru dia, sampailah kepada Nabi SAW, sampai kepada Jibril. So bacaan tu diketahui dengan dibacakan, bukannya dengan ada teori dan kepala tentang mat, hukum mat kan, mat asli, mat tabi'i ke, ataupun tertandung mati dan tajwid ke, tentang sifat-sifat huruf ke. Awak bolehlah faham ceritakan berkenaan dengan teori yang dikira adalah praktikal. Sebab tu Quran tu berdosa tidak orang baca, betul tidak dan sebagainya adalah kepada cara dia membaca, bukan kepada masalah dia belajar hukum nun mati dan tajwid atau dapat sijil. Kerana membaca Quran dengan mempelajari Quran punya tajwid tak ada. Baik. So, dengan sebab itu jadi baru ni alhamdulillah mufti wilayah pun ada keluarkan jawapan tolak balik apa yang dikatakan oleh orang sebut. Jadi dalam hadis yang kita baca itu, kita baca pertama tu adalah hadis berkenaan dengan kata-kata Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab, yang mana baginda bersabda bahawa bahawa Allah Taala
telah menyuruhkan baginda membaca Quran kepada beliau, surah Al-Bayyinah, dan sebutkan nama lah, orang sebut nama. Jadi Nabi kata, bila Ubay bin Ka'ab kata, Nabi kata Allah Ta'ala suruh aku bacakan kepada engkau surah Al-Bayyinah. Lepas tu dia kata, adakah Allah yang sebut nama aku kepada engkau? Kan? Qala, baginda bersabda, ya Allah Ta'ala yang sebutkan nama engkau kepadaku. Okay? Maka Ubay pun menangis. Okay. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan pembacaan Nabi SAW minta suruh kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan kepada baginda SAW Al-Quran. Lepas tu bila ketika mana disuruh baca tu, Abdullah bin Mas'ud dia kata, wahai Rasulullah, adakah aku baca kepada engkau sedangkan kepada engau turunnya Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda, sebenarnya aku suka untuk aku mendengarnya daripada selainku, daripada orang lain. Lalu berkata Abdullah bin Mas'ud, maka aku pun membaca surah An-Nisa sehinggalah sampai pada ayat, maka bagaimanakah apabila kami datangkan dengan semua umat dengan saksi, dan kami datang kau di atas mereka sebagai saksi. Kan? Lalu bila Allah Mas'ud angkat kepala, dia tengok apa, ataupun ada orang cuit dia. Okay, lalu dia angkat kepala, dia lihat air mata Rasulullah mengalir. Okay, dan riwayat lain datang kata ketika Nabi atas mimbar. Dan riwayat lain kata juga bahawa Nabi SAW suruh Allah bin Mas'ud berhenti, hasbuka, cukup, dia kata. Baik. Kemudian daripada Abdullah Mas'ud juga, yang terakhir kita ambil itu adalah daripada Allah Mas'ud. Dia kata, aku dahulu berada di Hems, di Syria, dan telah berkata kepada sebahagian orang, bacakanlah kepada kami. Dia pun baca surah Yusuf. Lalu bila dibaca surah Yusuf pada orang ramai, kata seorang lelaki daripada orang ramai yang ada, dia kata, demi Allah, bukan begini diturunkan, dia bukan begini diturunkan. Jadi berkata Mas'ud, aku pun kata, hei engkau, dia kata, demi Allah aku telah membacakan kepada Rasulullah SAW, lalu bagi dia sabda kepadaku, engkau telah betul, engkau telah elok. Maka telah Mas'ud bercakap dengan lelaki itu, tapi dia bau arak lelaki berkenaan. Lalu berkata Abdullah bin Mas'ud, adakah kau minum arak dan kau dustakan kitab Allah Ta'ala? Jangan kau pergi sehinggalah aku sebat kau. Dan dia telah sebat sebanyak sebat dengan sebatan had. Itu sebab minum arak. Baik. Okey, baik. Hari ini kita masuk tajuk bab yang baru. Okey. Bab baru. Okey, bab mi'ah wa isna ashar wa mi'ah, bab fadlu ta'allumil Qur'an, bab fadli ta'allumil Qur'ani wa qira'atihi wa fadli suratil Baqarati wa Ali Imran. Bab fadli ta'allumil Qur'ani wa qira'atihi wa fadli suratil Baqarati wa Ali Imran. 380 an Uqbah bin Amir qala kharaja Rasulullah sallam wa nahnu fi suffati, kharaja Rasulullah sallam wa nahnu fi suffati faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana awil aqiqi, ayyukum yuhibbu an yaghduwa ila kulla yawmin ila buthana awil aqiqi fayati ila buthana awil aqiqi fayati minhu binaqatainil qaumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahimin faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalika qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjidi faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla, afala yaghdu ahadukum ila al-masjidi faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqataini wa thalathun khairul lahu min thalathin wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadihinna min al-ibil 384 wan Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Iqra'ul Qur'ana. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawain. Al-Baqarata wa surata Ali Imran. Iqra'uz Zahrawain. Al-Baqarata wa surata Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة قال معاوية بلغني أن البطلة السهرة 85 و300 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة مثل المؤمنين الذين يقرأ القرآن مثل الأترجة مثل المؤمنين الذين يقرؤون القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمنين الذي لا يقرؤ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وفي رواية الفاجر بدل المنافق وعن النواس ابن سمعان الكلابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل إمران تقدمه سورة البقرة وآل إمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان
au dhullatani saudawani ka'annahuma wamamatani au dhullatani saudawani bainahuma syarqun au ka'annahuma khizqani min tairin sawafun tahujjani an sahibihima. Baik. Okay, dia kata bab 112, bab mi'ah wa asyara, bab 112, bab fadli ta'allumil Quran, bab kelebihan mempelajari Quran, wa qiraatihi dan membaca wa qiraati dan pembacaan Quran, bab mempelajari Al-Quran, membaca Quran, wa fadlu surah Al-Baqarah wal Ali Imran, dan kelebihan surah Al-Baqarah dan juga kelebihan surah Ali Imran. Bab kelebihan mempelajari Al-Quran, mempelajari Quran, membaca dan juga bacanya. Serta kelebihan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Okey, 383. An Uqbah bin Amir, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffati. Telah keluar Rasulullah SAW, dari rumah baginda, ya. Wa nahnu, sedangkan kami, fi suffati, di Sufah. Sufah ni kawasan yang berpayung ataupun bertutup pada bahagian belakang masjid. Disebutkan Sufah ni maudhi'un muzallalun, kedudukan tempat yang bereduk, yang bertutup daripada Masjid Asy-Syarif. Kana fuqara'ul muhajirin ya'una ilaih. Orang fakir muhajirin yang datang kemudian daripada lepas penggunaan hijrah. Mereka tak ada tempat nak tinggal, mereka datang menumpang di situ. Okey, wahum musammauna bi ahli suffati. Dan mereka yang tinggal kat situlah dinamakan ahli suffah. Bukan sufi ya, ahli suffah yang tak ada kaitan dengan sufi yang yang orang Malaysia ikut ni atau dunia ni sibuk dengan sufi. Sebab ahli suffah ni, mereka ni dia siang-siang belajar Quran, kerja cek kayu api, malam duduk baca Quran panjang. Wa kanu adiyaful Islam. Mereka ni adalah tetamu Islam lah. Bila datang situ tetamu. Sampailah mereka dapat establish hidup, baru tinggalkan tempat berkenaan. Abu Hurairah dahulu antara orang-orangnya, antara orang yang ahli suffah duduk di kawasan tu, dan sibuk tunggu Rasulullah SAW untuk dia belajar. Okey, dan memang kumpulan ni kita kata macam sebelah di kelebihan Allah Taala berikan, dia ada masa yang banyak untuk bersama Rasulullah SAW. Macam Abu Hurairah ceritakan. Cuma siapa-siapa yang sibuk cek kayu api sebagainya, mungkin tak ada duit sebagainya, maka mereka kena tinggalkan Rasulullah lah untuk bekerja. Okey. So dia kata ayyukum, faqala, maka Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu an yaghdua kulla yaumin, siapakah di kalangan kalian yang suka untuk dia keluar ke waktu pagi. Ghada yaghdu tu keluar waktu pagilah. Tak nak ghadan kan? Ghada yaghdu. Kull yaumin, setiap hari, ila Buthan, ke Buthan. Buthan ni nama tempat. Buthan nama tempat. Buthan ni nama tempat berdekatan Madinah. Berdekatan dengan Madinah, setempat berdekatan Madinah, ataupun Aqiq. Aqiq ataupun nama satu lembah dekat Madinah juga. Lembah. Ini yang nama tempat ni yang menjadi masalah bila mana Nabi kata dikatakan Nabi berkemah dengan batu Aqiq. Nabi berkemah di Aqiq. Jadi orang tu baca daripada takhayyama dengan takhattama, ni salah titik je. Takhayyama berkemah di Aqiq, nama tempat. Tapi bila tukar takhayyama, takhaya mim, jadi berkemah lah. Tapi kalau takhatamim, dia akan bunyi takhattama, bercincin. Pakai cincin dengan batu Aqiq. Betul, orang kita banyak yang sibuk beli batu Aqiq, kemudian kata ini adalah sunnah Nabi ataupun ini perbuatan Nabi. Sebenarnya salah, sebab yang Nabi berkata memakai cincin dengan cincin perak tu ada. Tapi kalau kata Nabi cincin dengan batu Aqiq tak ada. Itu tak wujud. Tapi lah kerana kesilapan periwayatan hadis, lalu menyebabkan atau perawi hadis tu tersilap, maka orang ramai
sibuk beli batu akik Yaman. Batu akik Yaman. Memang kita kata kalau kami di Yaman tu, batu akik ni sebenarnya actually murah je. Tidaklah mahal pun. Tapi pada orang, sampai dia letas je sepadan daripada Yaman pergi ke Saudi. Lintas di kawasan sepadan tu sampai Saudi Arabia terus jadi 100 rial. One stone tu kita beli harga dia RM4. Lintas padan jadi 100. Orang jemaah haji Malaysia lah sebut beli. Saya kadang-kadang bila orang beli batu akik kan Yaman, kami kadang beli je bawa balik kan. Tapi benda tersebut bukanlah benda mahal pun. Paling-paling mahal pun dalam RM10 itu pun kena kepada batu yang merah. Batu akik warna merah, yang blood akik. Dia akik tu warna merah. Itu je yang agak mahal. Tapi kalau yang lain tak ada pun. Beli kat lah, wallahu alam. Tapi orang Malaysia kita kalau jumpa batu akik ni beli. Jemaah haji ni tu. Baik. Jadi dahulu Nabi kata kepada para sahabat di Sufah tu, siapa di kalangan kalian suka untuk bangun pagi setiap hari pergi ke Butuhan, nama satu tempat dekat Madinah, ataupun Akik, nama lembah dekat Madinah. Fayati minhu binaqatain, lalu dia pulang daripada tempat berkenaan, daripada Butuhan atau Akik tu dengan 2 ekor unta. Kaum Mawai ini berbunggul besar. Kaumun atau kaum ni dia timbunan. Tapi kat bawah tu 6 dia kata kaum Mawai ini ay kauma minal ibil al-azimatus sanam. Mana yang besar dia punya bunggul. Berbunggul besar. Dan bunggul besar tu hanya kalau unta tu besar, dah besar, maka bunggul lagi besar lah. Tak ada unta kecil bunggul besar. Ceritakan unta tu besar dengan 2 ekor unta yang berbunggul besar. Fi ghairi ismin wala qati rahimin. Dalam keadaan tidak berdosa, bawa pulang unta tu dalam keadaan relax, tak berdosa dan tidak memutuskan hubungan rahim. Tak ada berbalah dengan siapa, tak ada bergaduh dengan adik-beradik, tapi dapat seolah tiap-tiap pagi dia pulang balik dengan 2 ekor unta yang besar. Pulang daripada 2 tempat tersebut. Siapa nak macam ni keadaan dia? Tiap-tiap hari pulang dengan keuntungan. Unta besar, 2 ekor unta. Okey. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalika. Lalu mereka pun berkata, wahai Rasulullah, kami sukakan itu. Kami suka demikian. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid. Mengapakah tidak? Nabi kata mengapakah tidak apakah tidak bangun pagi seorang kamu ke masjid, ila al-masjid, faya'lamu aw yaqra'u ayatain. Lalu dia mengetahui masa dia belajar ataupun dia membaca 2 ayat. 2 ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla. Dari kitab Allah Azza wa Jalla. Itu perbuatan dia pergi bangun tu, dapatkan 2 ayat untuk dia belajar atau dia baca. Khairul lahu min naqataini. Okay. Dia lebih baik untuk dia berbanding 2 ekor unta. Wa thalathun, dan 3 ayat. Khairul lahu min thalathin, lebih baik daripada 3 ekor unta. Nanti 3 Dan wa arba'un khairul lahu min arba'in. Dan 4 lebih baik daripada 4 ayat, lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min adadihina, dan berbanding dengan bilangan-bilangannya daripada unta. Mana bilangan 3, 4, mana sebenarnya mana ayat kita baca, banyak tu nilai kebaikan yang kita dapat seolah kita bawa pulang dengan 2 ekor unta yang besar. Kalau 1 ayat dapat macam tu, kalau 2 ayat macam tu. So jadi berterusan mendapat pahala dan ganjaran. Ayat demi ayat dia ada kelebihan baca, disebut Nabi dengan huruf Al-Quran. Ini disebut berkenaan dengan ayat. One whole sentence. Satu ayat tu itu ada pahala dia sebesar macam mana unta tadi dibawa balik daripada satu tempat yang berdekatan dengan Madinah. Kalau tinggal Madinah dekat ni. Kalau kita kat sinilah. Yang pentingnya maksud dia pahala tu diberikan. Dan kalau kita lihat kat sini sebenarnya besarnya bagi anugerah kunaan Allah Ta'ala dalam memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya bagi menjamin mereka layak untuk syurga yang disediakan, iaitu bahawa Allah SWT jadikan pahala tu mengikut kepada tahap daripada huruf, ayat dan surah. Zuhur Quran, lepas tu surah-surah, kemudian fadilat ayat Quran, ayat Quran, dan fadilat huruf-huruf Al-Quran. Bayangkan macam mana Allah Ta'ala punya
punya anugerah kepada kita. Dia tak bagi hanya macam kalau orang tu baca Al-Baqarah dengan benefit yang dia dapat, di samping tu ayat, huruf ada bilangan yang tersendiri. Tu pelik kan. Kita kata kalau dah baca satu surah tu sudahlah, itulah pahala kita dapat. Tapi ini tak dapat pula ganjaran yang lain. Ganjaran ayat dan huruf. Ini dan ni ganjaran bagi ayat. Ganjaran bagi ayat. Setiap ayat tu mempunyai pahala yang tertentu nilai dia. Okay. Dia akan ada nilai pahala tu sedemikian sebenarnya dengan kadar tersebut. Bayangkan ada ni pahala ikut ayat, pahala ikut huruf, bahkan pahala ikut surah. Pahala ikut surah. Dan kita baca ni dalam pahala tadi belajar atau membaca dulu sekali. Belajar pun ada nilai dia, pahala pun ada nilai, baca pun ada nilai lain. Sebab orang yang belajar, lepas tu beramal pula nilai lain. Sebab tu kenapa digelar Quran Al-Karim. Karim ni melimpah ruah dengan kebaikan. Maksud dia bukan hanya setakat, bayangkan macam tu, kita bukan baca surah saja dapat pahala. Tak. Setiap ayat ada pahala dia. Setiap huruf ada pahala dia. So, pahala punya surah tadi satu individu, satu kadar khas. Kemudian ayat dia kadar khas. Kemudian huruf dia kadar khas yang lain. Itu yang kita panggil apa anugerah Allah Ta'ala yang sangat besar. So, jadi Nabi kata dengan tanpa dosa dan tanpa memutuskan hubungan rahim. Kalau kita nak dapatkan harta macam tu tiap-tiap hari, kadang-kadang kenalah mula buat dosa dan sebagainya, ambil sumber yang tidak halal, ataupun kita berebut dengan keluarga kita untuk beli barang tersebut, putuskan hubungan rahim di antara kita dengan adik-adik kita dan sebagainya kerana harta. So bayangkan, jadi Nabi berikan gambaran berkenaan dengan tajuk tu, lebih baik bila orang tersebut baca 2 ayat, dia pergi ke masjid. Ni ada galakan berkenaan mengimarahkan masjid. Ni sekarang ni alhamdulillah dah mula dibuka balik masjid, alhamdulillah, dan banyak tempat pun dah apa benda panggil roadblock tu jalan tu, kawalan pergerakan benda tah dia punya ada SRJ. Okey. Jadi yang tu dah banyak tutup dekat Damansara 106 punya exit daripada NKVE tu dah tutup. Tadi tu orang tutup. Orang bungkus malam tadi. Tempat lain Allah alam. Tapi hari ni tak bila bungkus benda tu, maka jam lah jalan raya. Jadi jam lah. Saya ingatkan nak kena baca SRJ Sekretariat Raya. Okey. Dia pasal ikutkan pagi ni ingat nak pergi daripada office nak online, tapi problem dia tengok kita banyak tak payah. Saya macam dia kita nak keluar pasal kadang bukan apa, kereta banyak sangat, motor pun kita lintas tak sedap. Dia kereta kan kadang bukannya tengok orang kiri kat belakang, kita nak kona. Dia masuk lorong, tak tengok belakang. Kita kalau lintas antar kereta tu, even kalau dekat emergency lane sekalipun sama je. Sama je. Kalau kuliah kadang jadi ni sikit. Jadi saya tunggu tahun lain di rumah je. Okay, minta maaf baik kalau ni kata apa ada gangguan ke apa. Baik. Okay, jadi itu macam mana kelebihan Al-Quran. Kita fahamkan macam disebut tadi, bukan setakat ayat, bukan setakat surah, bukan setakat ayat, bukan setakat huruf. Dia setiap bacaan tadi ada nilai tersendiri. Ini cara Allah Ta'ala nak bagi pada kita kelebihan agar kita kalau kita buat dengan betul, dan kita dapat pula apa kelebihan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala jadikan ia punca untuk kita terlepas daripada azab dan siksaan dia atau kemurkaan dia. Sebab rahmat Allah Ta'ala tu akan dapat pada orang beriman. Dan orang beriman dan beramal soleh lah. Kalau orang tak percaya Allah Ta'ala tapi tak beramal, tak guna. Okay? Baik. Baik, 384 Wan Abi Umamah Al-Bahili, daripada Abu Umamah Al-Bahili, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, the whole Quran. Bacalah the whole Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Sebagai pemberi syafaat. Syafi' dia kata syafi'ah.
syafi'an sebagai syafaat li ashabihi bagi orang-orangnya, bagi pemilik-pemiliknya. Ini pembacaan yang kita kena baca, fahamkan betul. Banyak kali kita terangkan tentang hadis ni. Sebab hadis ni sebenarnya merangkumi orang yang hafal dan orang tak hafal Al-Quran. Sebenarnya hadis ini merangkumi orang yang hafal Quran dan tak hafal Quran. Sebab syarat pertama kat sini yang dikatakan bahawa Quran ini, bacalah Quran. Nabi kata bacalah Quran. Nabi tak kata hafalah Quran. Nabi kata bacalah Quran. Tapi walaupun itu kita faham bahawa maksud baca pada zaman Nabi dahulu, dia belajar dan juga menghafal. Sebab seorang yang dikatakan qari Al-Quran, digelar qari Quran sebab dia boleh membaca dan menghafal Al-Quran tu. Dia membaca dan menghafal Al-Quran berkenaan. Sebab tu digelar sebagai qura atau qari. Dia bukan qari baca Quran sedap. Dia adalah qari ni orang yang menghafal Al-Quran atau membaca Al-Baqarah. Bila disebut baca Al-Baqarah, maksud dia hafal Al-Baqarah. Dia belajar Al-Baqarah dan dia hafal Al-Baqarah. Dia belajar baca sebutan dan dia dah tahu makna serta dia dah beramal dengan pengertian surah tersebut. Jadi meaning dia dua sudut. Tapi kita kata atas dasar maksud Nabi SAW beri kat sini kan, untuk kelebihan. Maksud dia kepada semua orang. Dia bukan hanya kepada orang yang hafal Quran saja. Sebab kalau orang hafal Quran tapi tak baca, tak dipanggil sebagai qari. Dia mesti hafal Quran dan ulang bacaan Quran tu. Dia membaca Quran tu dengan banyaknya. Kerana sesungguhnya ia akan datang, Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang-orangnya ataupun orang-orang menemaninya. Pasal perkataan sahibah. Okay? Sahib sahibah, sahib ataupun digelar apa, ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Dia companion of the Prophet, orang yang menemani Nabi SAW dengan apa, ketika baginda susah senang, ketika apa mereka nak dapatkan apa, nak jumpa Rasul apa, nak Nabi nak berjihad ke apa sebagainya, semua sekali mereka akan bersama baginda SAW. So pengiringan tu beriringan dengan Nabi SAW. Ashab ni kadang macam kalau pada para ulama dia macam ashabus Syafi'i, dipanggil apa, teman-teman Syafi'i. Banyak orang kata teman lah, teman tu adalah orang yang rapat lah dengan dia, anak murid dia. Anak murid Abu Hanifah, ashab Abu Hanifah. Abi Hanifah ya, ashabi Malik, teman-teman Malik. Semua istilah ni digunakan untuk tajuk peneman. Jadi kalau orang tu dikatakan ashab Quran, maksud dia dua maksudlah. Satu boleh dia memang menghafal Al-Quran, memiliki Al-Quran, telah mempelajari Al-Quran, ataupun satu lagi maksud adalah menemani Al-Quran. Sebab memang balasan dari jenis amal. Kalau kita beramal kat dunia, balasan kita dapat dia serupa dengan amalan apa, serupa atau sebentuk dengan dengan kita punya ganjaran. Ganjaran serupa dengan amalan. Contoh macam kalau kita tolong orang, Allah tolong kita. Kita lepaskan kesusahan orang, Allah lepas kesusahan kita. Kita sayang Allah Ta'ala sayang kita balik. Semua sentiasa dengan cara balasan serupa dengan amal. Balasan serupa dengan amal. Macam di istilah sebut al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah daripada jenis amalan. Pasal kalau kita amalan kita tentang Quran dan ada kaitan dengan Al-Quran juga. Kira kita teman Quran, Quran teman kita balik. Dia akan macam tu. Sentiasa bersifat sedemikian. Okey, jadi maksudnya kalau kata ikut pada ayat kata-kata ni, semua kita sebenarnya berpeluang untuk mendapat akan kelebihan ditemani oleh Al-Quran sebenarnya. Jadi Quran sebagai pemberi syafaat. Sebab siapa habiskan masa dia dekat dunia sibuk dengan Al-Quran sepanjang waktu, maka Quran akan tunggu dia kat akhirat nanti untuk lepaskan dia. Bahkan nanti ada riwayat yang datang, memang Al-Quran itu berkata kepada Allah Ta'ala, dia kata dia sepanjang malam berjaga membacaku. Dia sepanjang malam berjaga membacaku. Terkering tekak siang hari, yang itu puasa lah. Kerana aku. Jadi malam kekal mata kerana membaca Al-Quran. So kita kata perbuatan sibuk baca Quran ni juga termasuk dalam hukum perkara ni. So fahamkan betul. Kemudian dia kata baginda SAW bersabda, Iqra'u Zahrawaini, bacalah dua yang bersinar. Az-Zahrawaini kejap kata bawah tu, sumya Zahrawaini linurihima, dinamakan dua yang bersinar tu kerana cahaya kedua-duanya. Wa hidayatihima, dan hidayah keduanya, wa azimi ajrihima, dan besarnya ganjaran kedua-duanya. Dikatakan sebagai Zahrawaini. Bacalah dua yang bersinar, dua yang bercahaya,
Itu apa? Al-Baqarah wa surat Ali Imran ni, Al-Imran, surah Al-Baqarah, Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Ini menunjukkan bahawa boleh untuk dipanggil nama surah tu dengan Al-Baqarah, Al-Imran tanpa sebut surah. Tanpa sebut surah. Okey. Bacalah dua yang bersinar. Okey. Itu Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani, kerana sungguhnya kedua-duanya akan datang. Fa innahuma ta'tiyani, kerana sungguhnya kedua-dua akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan. Ka'annahuma ghamamatan, seolah-olah kedua-duanya adalah dua awan mendung. Au kaghayatan, atau dua awan hujan. Ingat dia kata kat 13 waktu. Dia kata ghamamatan ghayatan, ghamam ghayah kulli syai'in azallu syai'in insan fawqa ra'sihi. Dia kata ghamamah dan ghayah adalah setiap benda yang memayungkan manusia daripada atas kepala dia, seperti awan atau selainnya, ataupun awan atau inilah apa benda yang menudung atas kepala kita dan selainnya. Okey. Okay, jadi dia kata pahala lah, dia kata pahala dia. Ada yang ulama kata apa, pahala kedua-duanya. Tapi tak, ini sebenarnya dikatakan dia bukan pahala dia actually adalah rupa dia. Ini yang difizikalkan. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala boleh fizikalkan apa sahaja. Hatta kita panggil amalan kita menjadi fizikal seperti rupa kita. Macam lepas kematian, seorang yang beriman akan ditemani dalam kubur dia oleh seorang yang berwajah indah. Yang itu adalah sebenarnya dia punya amal soleh dia. Seperti amal soleh dia yang menyebabkan dia dapat benda tersebut. Tapi difizikalkan, amal soleh itu difizikalkan. Dia punya badan, rupa dan sebagainya. Hanya dia masalah apa? Masalah dua surah tu dia seolah-olah dia datang tu hari kiamat, datang seolah-olah kedua-duanya adalah dua awan mendung atau awan hujan. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaf, ataupun seolah-olah kedua-duanya seperti dua kelompok burung. Dua kelompok burung yang mengepakkan sayap. Sawaf, mengepakkan akan sayap. Sawaf, mengepakkan sayap. 14. Dia kata ka'annahuma firqan min tair. Firqan wa hizqan, kelompok daripada burung. Tadi dua satu datang lagi dengan makna yang satu. Dia itu satu flock kan. Satu sekawan, sekumpulan. Okey. Jadi kat sini dua kumpulan. Satu Al-Baqarah, satu Al-Imran. Okey. Itu sawaf tu pula jam'u mufrad dia sawaf adalah plural. Dia punya singular dia adalah safatun. Wahia min tuyur, dia pada burung, ma yabsitu ajnihataha fil hawa. Itu ketika dia kepakkan dan kembangkan sayap dia di atas udara. Okey. Tahujjani an ashabihima, menghujah. Kedua-dua surah tu menghujah bagi pihak kedua-duanya. Bagi pihak kedua-dua surah tersebut. Dua-dua surah tu, macam orang tu ada Al-Baqarah, dua akan datang berhujah. Maksudnya ketika dia nak siksa oleh Allah Ta'ala, nak dihukum, dua surah tu akan memberi syafaat. Macam Quran ada, whole Quran ada, dua surah ni pun dapat juga. Dua surah dapat juga. Kalau siapa tak dapat nak seluruh Quran, maka banyakkanlah pembacaan surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Siapa tak boleh nak baca seluruh Quran kan, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik untuk orang tu ganti, dapatkan pahala dan ganjaran seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi lah, akan menjadi penghujah bagi orang tersebut. Hujah bagi dia supaya dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahujjani an ashabi maki. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Kerana mendapatkan surah Al-Baqarah itu adalah keberkatan. Mendapatkan surah Al-Baqarah itu adalah keberkatan. Wa tarkuha hasratun. Dan meninggalkan Al-Baqarah itu adalah hasrah, ini kerugian atau penyesalan. Wala yastati'u al-batalah, tak mampu menandinginya al-batalah tu para penyihir. Qala Muawiyah, berkata Muawiyah, balaghani sampai kepadaku al-batalah maksudnya adalah ahli sihir, ahli-ahli sihir, ahli-ahli
sihir. Okey. Batalah. Kata dia buat kebatilan, maka apa yang ditunjukkan tu dikata mereka digelar sebagai pembuat kebatilan. Itu maksud dia adalah ialah ahli sihir tersebut. Jadi okey, yang terakhir ni, ini yang kita kata apa? Yang sepatutnya menjadi amalan kita. Kalau mana kata orang nak berdinding diri daripada sihir dan sebagainya, maka pendinding yang terbaik sebenarnya adalah surah-surah Al-Quran yang terutama yang Nabi berikan ia sebagai jalan, macam apa Al-Falaq dan An-Nas, macam Ayatul Kursi, macam juga surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Dan dalam hadis ni ada panduan berkenaan dengan orang yang nak mengejar kelebihan Al-Quran Karim. Kalau dia boleh dapat seluruh Quran, alhamdulillah, the whole Quran. If cannot, kalau tak boleh, maka dia mesti cuba dapatkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan kalau tak dapat dua surah tersebut, maka dia mesti dapatkan satu surah, itu Al-Baqarah. Itu dia, cara tertib dia. Tertib masalah pembukaan daripada yang paling besar, kecil dan juga yang kecil sekali. Yang kecil sekali itu adalah Al-Baqarah, bukannya sebahagian ayat Al-Baqarah, keseluruhan Al-Baqarah. Keseluruhan Al-Baqarah itu sendiri. Dan jadi kita kata ini yang patut dibuatlah, bukan pagar rumah. Kalau orang tu nak rumah dia dilindungi, maka ini yang di antara apa yang terbaik. Bukannya macam cara Nun sebutkan berkenaan dengan semah rumah lah, letak garam lah, kapaku lah untuk pagar rumah. Bahkan bukan pagar rumah, pagar diri kita sendiri. Berdasar pada ayat ni, ahli sihir takkan mampu menandingi suratul Baqarah. Itu sepatutnya kita kena effort jugalah. Tapi kita sedih bila kita terangkan hadis Nabi dalam perkara ni, banyak orang lebih suka argue. Tapi kalau saya baca Al-Baqarah, nanti saya nak baca surah lain juga. Kan, kita dalam konteks ni kita kena faham tertib berkenaan masalah masalah tajuk ni. Kita ada tajuk masalah pemahaman Al-Quran. Kita boleh gunakan waktu lain. Waktu kita, kalau kita baca Al-Baqarah, katakan masa ambil 2 jam setengah. Okay. Kita ada waktu lain lagi dalam sehari semalam untuk kita baca padanya Al-Quran. Tak ada dihalang pun kita bila kita sibuk dengan Al-Baqarah tak dapat surah lain. Ini sangat salah sebenarnya. Sangat salah. Sebab dalam ni Nabi kata Al-Baqarah ni berkat. Fa inna akhdaha barakah. Ambilkan Al-Baqarah, dapat Al-Baqarah ni ada keberkatan. So, sepatutnya dia ada sikap dan melihat perkara tersebut. Mana Nabi kata berkatlah. So jangan kita lupakan sebenarnya keberkatan tu lagi penting daripada yang lain. Kan penting. Jadi kalau kita dapat keberkatan, iman kita mungkin akan lagi kuat bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sepatutnya dipikirkan. Banyak orang tak fikirkan ganjaran tersebut. Dia sibuk dengan dia punya idea. Tapi kadang-kadang bila diorang minta alternatif, saya perhatikan ujung-ujung tu dah sikit tak buat langsung. Itu attitude yang kita kena jaga. Attitude sebagai seorang penuntut ilmu. Bila kita tanya soalan tu, soalan kita nak amal. If you don't have any amal from that question, then don't go through. Jangan teruskan. Kerana merugikan. Kita akan merasa menyesal dengan hari atau detik atau masa yang kita tak dapatkan dengan betul. Kan? Dapatkan dengan betul sisi Allah SWT. So, ia penyesalan lah. Kita akan menyesal. So, Al-Baqarah ni kalau siapa ambil, tinggalkan, dapat keberkatan. Tinggal penyesalan. Orang tu akan menyesal nanti. Dan tak mampu menandingi suatu Baqarah ni adalah ahli-ahli sihir. So kalau orang sebut rasakan nak panggil dapat keberkatan, dapatkan keelokan, maka Al-Baqarah lah surahnya. Jangan sibuk tanya ni tanya tu tapi tak baca langsung. Sebab tu kita buat belajar untuk amal. Kita belajar untuk amal, bukan belajar untuk argue. Kadang kita tahu macam realiti ustaz bukannya ahli wajib dapat syurga. Ya, ustaz bukan wajib dapat syurga. Tapi jadi macam mana? Mungkin ada orang kata kalau dia pun tak tentu, kenapa dia sibuk ajar kita? Kita tak mungkin tidak pernah sampai ke syurga lagi. Tapi Allah Ta'ala berikan kita jalan. So kami yang belajar ni kita tahu jalan dia. Ada peta, ada signboard, ada apa pun dia patut dilihat di situ. Jalan berapa, kami belajar tajuk tu. Lepas tu kita bagi tahu, ambil. Jangan sibukkan dengan argue inilah itulah, orang inilah itulah. Last sekali kita tak buat apa benda. Kita start diri kita dulu, bukannya sibukkan dengan orang lain.
Assalamualaikum Ustaz. Frekuensi Baqarah 3 hari sekali. Ali Imran, frekuensi bacaan tak ada. Okay. Ini tajuk masalah Ali Imran ni, frekuensi dia tidak sedemikian. Ini kalau dia kata orang tu nak banyak baca untuk bacaan. Ini tajuk bacaan. Untuk perlindungan rumah tajuk lain. You have to know that the recitation for Al-Quran ni, bacaan Quran ni, dia untuk apa kita baca, macam kalau ikut macam nak tidur, macam ayatul kursi baca nak tidur. Dia ada bacaan dia. Atau bacaan ketika pagi, awal pagi atau awal malam, atau lepas solat. Kan kadang-kadang ada satu surah tu di dalam sehari semalam, macam contoh atau ayat dalam kisah ni surah Al-Quran, surah Al-Quran kadang di frekuensi bacaan tu, macam contoh ayatul kursi tadi, atau surah Al-Kahfi ke, yang mana dia berikan kepada ni frekuensi yang banyak, mana dibaca dengan banyak occasion. Baca untuk lindung rumah, satu. Baca untuk ketika mendapatkan, jadikan dia teman kita di akhir nanti, itu pun satu benda lain. Itu tajuk lain. Dia frekuensi tak disebut. Tapi kalau untuk jaga rumah, ia 3 hari sekali. Jadikan rumah kita tak dimasuki oleh syaitan, maka ia 3 hari sekali. 3 hari sekali kena repeat balik baca. Dan ini sebenarnya antara cara. Kalau orang tu betul-betul nak mengejar keselamatan, dia akan sibuk, dan kesibukan dia tu akan membawa kepada dia menghafal akan Al-Baqarah. So in the end, macam orang yang kita kata balik baca Quran, orang kerap baca dia akan mudah hafal. Orang kerap baca akan mudah hafal. Okey. Jelas Ada soalan tak Kesu? Tak apa, simpan last sekali. Ada pula. Ya. Okey, faham. Okey. Okey, yang ketiga, hadis ketiga adalah 385. Wan Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana. Perumpamaan orang beriman yang baca akan Al-Quran. Mathalul utrujah, seumpama utrujah. Utrujah ni mudah tunjuk gambar. Masa kita kena belajar itu kelas lain kan. Utrujahnya images tu. Images, lepas tu kemudian yang terakhir Alhamdulillah. Okey. Ni tunjuk gambar. Pasal kalau kita tengok saja tak apa, bincang tak nampak gambar tak best. Nanti kita tunjukkan. Baik. Dia kata masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mislul masalul utrujah. Al-utrujah. Dia kata perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seumpama utrujah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Bau dia wangi, bau dia elok, sedap, rasa dia pun wangi sedap. Bau sedap, rasa pun sedap. Utrujah ni dia kalau ikutkan ni. Utrujah je. Dipanggil apa? Saya tengok yang dekat Yaman macam ni rupa dia. Utrujah. Dia panggil apa entah. Ada nama dia. So dia punya buah tu kan. Kawasan limau dia sikit, tapi kawasan luar ni sedap juga. Dia tak adalah macam kita panggil apa?
makan tu makan kulit tak sedap. Dia sedap. Dia sedap. Dia ada buah utrujah dia panggil. Bahasa Inggeris dia apa entah. Ya, bahasa Inggeris dia citron. Bukan citrus, bukan citron Nama dia citron. Okey, utrujah. Ni Yang Nabi kata apa? Rasa dia apa sedap, bau dia pun sedap. Rasa kita makan masa sedap. Kita cium bau dia pun sedap. Ini umpamakan oleh Nabi SAW. Kita punya kita orang yang baca Quran je. Apa pasal pula orang Yahudi uli lagi. Dia suka uli kot. Memang buah ni kita panggil buah dia kalau potong macam tu lah. Dia kawasan limau dia tu dalam tu sikit je. Dia satu jenis limau. Sejenis daripada limau. Utrujah baik. Okey, seumpama utrujah. Rasa dia sedap, bau pun sedap. Okey. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalul tamarati. Perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seumpama tamar. La rihalaha wa ta'muha hulun. Tiada bau baginya namun rasanya adalah manis. Ini macam biasa kita tengok dah. Kan tamar kan. Biasa kita tengok kot. Tamar. Ni tamrah. Yang bau tak ada. Kan buah tamar tak ada bau. Dia ada rasa dia sedap. Rasa dia manis. Bau tidak ada. Baunya tidak ada. Okay. Kemudian wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'u Qur'ana mathalu raihanah. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seumpama raihanah. Dia daun wangi-wangian raihanah. Rihuha tayyib, baunya sedap, wa ta'muha mur, namun rasanya adalah pahit. Bau dia sedap, dia punya rupa dia seperti berikut. Sekejap. Ni rupa dia. Dia pokok macam ni lah. Dia pokok bukan basil. Yang ni okey kan. Macam ni lah. Raihanah. Dia pokok dia wangi. Namun dia punya dia punya rasa pahit. Dia kadang-kadang macam kami kat tanah Arab ada hari tapi yang tu dia ambil idkhir lah, tapi benda tu dia ada orang dia naik atas bukit, dia puncak bukit, dia duduk benda ni, dia ambil barang-barang, dia ambil pokok ni, dia kumpul-kumpul pada hari Jumaat, dia akan letakkan dekat soft. Bagi bau masjid jadi bau wangi. Bila bayangkan bila dia ambil letak dalam masjid tu kan, satu masjid bau wangi. Dengan sebab benda ni lah. Ni kita kata antara perumpamaan yang ni lah Nabi bagi dengan pokok. Tapi satu ni bukan buah. Banyak ada orang kata buah. Kita cari buah raihanah tak ada. Raihanah bukan buah. Raihanah adalah ni apa nama bagi apa pokok yang wangi. Tapi rasa dia pahit. Bau dia wangi. Ini perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran. Kemudian Nabi berikan yang keempat. Dia kata wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran. Kama salil hamdalah, seperti hamdalah. Nanti tunjukkan gambar rupa dia. Laisa laha rih, tiada bau baginya, wa ta'muha mur, dan rasa dia pahit. Bau dia tak ada, bau dia dia bau tak ada. Rasa dia pahit. Ini pun ada tumbuhan juga dalam ni hanzal ni dia pahit tau. Dia rupa dia macam tembikai macam tu. Tapi dia kecil. Dengan saiz kalau kat tangan tu macam tu. Macam tu je. Tapi dia dalam dia macam timun. Kita potong, isi dalam dia macam timun. Tapi dia pahit.
Tapi kalau ikut sini banyak penama ubat. Maksud dia, bahkan dia kata ubat untuk rheumatism. Satu untuk menghalang kanser, untuk menyekat atau mengekang penyakit gula kencing manis, penyakit sembelit, penyakit bakteria, menjaga bahagian sendi-sendi, menurunkan kolesterol, menambah pertumbuhan, menumbuhkan semula rambut. Kemudian ubat jerawat, kemudian dikata mengekang sesama dan juga influenza. Itu menghalang akan penyimpanan najis, setelah sembelit lah dalam perut. Maka sebenarnya memang kalau dikatakan orang buasi boleh digunakan ini sebagai penawar untuk getah hanzol ni. Getah hanzol. Sekarang dah ada dah dibuat minyak. Ada minyak ke? Okey, ada minyak lah. Minyak hanzol. Dia rupa dalam ni macam tu lah, kalau dia potong rupa macam tu. Macam temikai. Dia pahit. So Nabi berikan perumpamaan lah. Mana orang yang ini temikai, ini hanzol. Ini dua yang silap. Hanzol yang bawah tu. So ada faedah banyak lah. Di dalam sini. Dia getah dia ni, dia kata kalau sekiranya dikatakan kalau sekiranya kita panggil ada buasi kan, rektum tu punya usus di bawah tu kita keluar. Bagi potong boleh separuh, sapukan. Nanti dia akan kecut. Okey, wallahu alam. Okey, jelas Jadi itu kita kata rupa-rupa tumbuhan yang Nabi samakan atau Nabi umpamakan bagi orang yang baca Quran tak baca Quran. Ini menunjukkan bahawa kalau orang munafik baca Quran pun ada kesan dia. Bukannya orang beriman je, orang munafik baca Quran pun ada kesan. So dengan sebab itu kalau dia kata kita ni yang beriman tinggalkan Quran adalah sangat silap. Sebab tu Quran ni pembacaan dia ini kelebihan dia. Mana maksud dia? Orang jadikan kata-kata kita jadi macam itulah utrujah tadi. Dalam kita dia sebut rasa tu kan. Bau dia wangi, maksudnya kepada luar harum. Rasa dalaman dia adalah wangi, sedap. Kalau contohnya tamar tadi, dalam dia manis tapi tak ada bau. Okay. Orang munafik pula bau ada, baca Quran bau ada tapi dalam dia pahit. Yang munafik tadi yang tak baca Quran pula tiada untuk dia bau, rasa pahit. Luar bau tak ada, pahit dalam. Dan riwayat yang lain, wa fi riwayatin al-fajiru badal munafik. Ada riwayat yang datang Nabi letakkan orang yang jahat, orang yang beriman dengan orang fajir, orang yang buat kejahatan, yang baca Quran. Yang tadi berganti munafik, ganti pada munafik. Okey. Dari segi pengertian sama je, setiap tak cuma munafik dia spesifik. Fajir ni boleh kena banyak lagi. Setiap munafik tu fajir. Setiap munafik tu adalah seorang yang jahat. Cuma yang jahat tadi tak semestinya munafik. Mungkin lagi teruk daripada munafik. Mungkin maksud dari segi itu kufur pun fajir juga. Orang yang kafir fajir. So jadi dari sudut ni Quran Karim punya kelebihan. Siapa membaca Quran, Quran tu menjadi untuk dia sebagai penyebab untuk dia ni menjadi dalam dia, ni luar dia kepada orang pun dia jadi ada kesan. Ada penerimaan, ada kedudukan. Baik. Hadis yang terakhir. Wa an Nawas bin Sam'an al-Kilabi, daripada Nawas bin Sam'an al-Kilabi qala beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamati, akan dibawakan Al-Quran pada hari kiamat nanti, akan didatangkan dengan Quran pada hari kiamat nanti. Wa ahli alladhi kanu ya'maluna bihi, dan ahli Quran yang dahulu beramal dengan Al-Quran, akan dibawakan Al-Quran ni
pada hari kiamat dan ahlinya yang dahulu beramal dengan Al-Quran. Jadi ni kita macam mana apa Quran tu menjadi penyelamat kepada seorang, ada cerita kat sini. Mana didatangkan Quran pada hari kiamat dan orangnya yang dahulu beramal dengan Al-Quran. Taqdumuhu suratul Baqarah, mendahului semua surah-surah lain suratul Baqarah. The first surah yang akan datang mempalai kumpulan pembela bagi orang berkenaan adalah mula-mula sekali Al-Baqarah. Wa Ali Imran dan Ali Imran. Wa darbahuma lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsalin. Dia kata telah membuat untuk kedua surah tersebut Rasulullah SAW 3 perumpamaan, 3 contoh, 3 bayanganlah gambaran. Man nasituhunna ba'du, tak pernah aku lupakan akan kedua-duanya. Qala bagi Nabi bersabda, ka'annahuma ghamamatan aw dhullatan saudan. Seolah-olah kedua-duanya dua awan mendung atau awan gelap, ya, yang hitam, saudawan yang hitam. Bainahuma syarqun, di antara keduanya ada jarak. Dia syarqun dia kata sini cahaya. Di antara kedua ada cahaya. Mana awan gelap tu diterangi dengan cahaya. Kan awan gelap yang gelap tapi ada cahaya dalamnya. Di antara kedua ada cahaya. Au ka'annahuma hizqan, ataupun seperti kedua-duanya hizqan ni minat tayri, atau mereka ni dua surah tu seperti dua kelompok, dua flock, dua kumpulan minat tayrin daripada burung, sawaf yang apa, yang mengepakkan sayap. Sawaf yang mengepakkan sayap, tahujjah ni menghujah an sahibihima, bagi pihak pemilik ataupun teman kedua-duanya. Teman, kalau kita baca atas dasar bacaan Quran, maka kita menemani Al-Quran. Kalau kita bincang mengenai masalah penghafal Quran, pemilik Al-Quran, kita kata pemiliknya, orang yang memiliki kedua-dua surah tersebut. Allah a'lam. Tapi memang kalau kita asyik membaca, akhirnya kita akan hafal insya-Allah. Baik, okay, stop situ. Nanti kita masuk kelebihan surah lain lah yang akan datang insya-Allah. Bab surah Fatihah Kitab dan Ayatul Kursi serta penutup surah Al-Baqarah. Okey. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Ya. Sekarang saya baca Quran dengan makna dan kadang tadabbur. Jadi dalam bulan Ramadan, adakah saya continue bacaan atau mula balik dari Al-Baqarah? Dan second soalan, whether baca saja Quran atau baca makna sekali, sebab kalau baca Quran saja banyak dapat pahala more huruf dibaca. Macam mana Ustaz? Baik. Sebenarnya kalau orang kata seorang tu dah belajar surah-surah Al-Quran, contohnya macam dah belajar tafsir Quran, dah belajar berkenaan dengan pengertian-pengertian ayat Quran. Dia bila baca Quran tu dia go through tanpa perlu duduk lama. Dan bab tadabbur dia akan makan masa yang panjang dan makan pemikiran kita tentang ayat-ayat. Macam Nabi sendiri SAW, dia akan berhenti dan juga macam kita sebut itu kan, dia akan meminta kepada Allah Ta'ala, dia akan merayu Allah Ta'ala perlindungan atau minta apa yang dijanjikan bila sampai pada ayat-ayatnya. Ayat itu bukan semua ayat. Dia diperhatikan sedemikian. Sebab ada sudut-sudut yang Allah Ta'ala berikan yang patut kita tumpukan lebih. Sebab kita tahu bahawa Al-Quran ni semua kalam Allah. Namun begitu, tempat kedudukan kita tumpukan, dia bergantung kepada kelebihan yang nyatakan oleh Nabi SAW sendiri lah. Baik. Jadi itu asas pertama. Dan sebenarnya kalau tajuk masalah baca surah Al-Baqarah tu macam sebutlah, baca Al-Baqarah, kita jadikan dia rutin 3 hari sekali untuk tajuk tersebut ataupun sentiasa baca. Okey. Ataupun kalau kita kata dari sudut yang lain dia kita beramal yang tadabbur tu tadabburlah. Yang baca Al-Baqarah tu bacalah. Dia tak sepatutnya kita pun tak serupakan ataupun tak terima. Kita kata pun kalau kita baca buat satu ni tak buat satu lagi. Sebab saya kata masa kita dengan Al-Quran, kita baca dan belajar, kesemuanya akan mendatangkan kebaikan. Tidak ada satu pun yang tidak memberikan kebaikan kepada kita sebenarnya. Tentang surah bulan Ramadan, adakah patut orang tersebut mulakan balik dari kosong ataupun dia kena baca Al-Baqarah ataupun sambung saja bacaannya? Sebenarnya dia tidak ada bila Al-Baqarah, bila datang Ramadan, dia mesti mula dari kosong balik. Kena ingat. Memang Ramadan ni tempat
atau masa untuk dia berlatih untuk pembacaan Quran yang banyaknya. Tapi lepas Ramadan kalau dia dah ada rutin, teruskan rutin, tak ada masalah. Rutin biasa dia teruskan. Tak perlu dia kosong balik. Tak perlu dia kosongkan balik untuk dapatkan perkara berkenaan. Okey, baik. Saya kena berhenti dulu pasal ada hal. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.